Assalamualaikum semua. Hai, nama teacher Syafika. Hari ini teacher nak ajar tentang wuduk. Erti wuduk, rukun wuduk, sunat wuduk, makruh wuduk, syarat sah wuduk, batal wuduk dan hikmah berwuduk. Erti wuduk adalah wuduk ialah perbuatan menyapu atau membasuh anggota badan yang tertentu dimulai dengan niat kerana Allah Ta'ala. Okey, rukun wuduk. Teacher nak bagi tahu rukun wuduk ada 6. Yang pertama, niat, iaitu berniat mengambil wuduk ketika air sampai ke muka. Niat dia dah hafal ke belum? Tengok tu. Niat dia nawaitul wudu'a li raf'il hadathi asghari fardhan lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku berwuduk untuk menghilangkan hadas kecil tunai kerana Allah Ta'ala. Panjanglah teacher. Ada yang pendek tak teacher? Ada. Jangan risau. Ni? Okey, ikut teacher. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. One more. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Okey, rukun wuduk yang kedua adalah membasuh muka, iaitu bermula dari tempat tumbuh rambut di dahi hingga ke dagu, daripada anak telinga kiri hingga anak telinga kanan. Macam mana tu teacher yang betulnya? Tak faham lah. Tak faham? Okey, teacher tunjuk yang betul lah. Kita tengok video kat sebelah ni. Daripada anak rambut di dahi hingga ke anak telinga sampai ke bawah dagu. Awak tengok Okey, rukun wuduk yang ketiga adalah membasuh kedua-dua tangan hingga ke siku. Membasuh tau, membasuh. Okey, nampak tak Abang Aidil tengah basuh tangan? Basuh tangan hingga ke siku. Pastikan air tu sampai ke siku awak. Kalau lebih pun tak apa. Jangan kurang. Pastikan sampai ke siku. Okey? Awak gosok-gosok sikit awak punya tangan tu. Alright, rukun wuduk yang keempat adalah menyapu sebahagian kepala. Jika tidak berambut, memadai dengan menyapu kulit kepala. Macam mana nak menyapu kulit kepala tu? Okey, bagi yang berambut, dia boleh menyapu air ke sebahagian kepala. Awak nak sapu dekat tengah ke, kat belakang ke, kat tepi ke? Boleh kat. Okey, faham kan? Okey, tapi teacher kalau botak macam mana? Botak macam mana teacher? Kalau awak botak macam Opa Ipin ni, lagi senang. Sapu je lah air tu ke kepala awak. Confirm sampai ke kulit kepala kan? Yang kelima, membasuh kedua-dua belah kaki, iaitu dari hujung jari kaki hingga ke buku lari. Buku lari yang mana? Buku lari yang ada bulat tu. Okey, tengok video ni. Membasuh kedua-dua kaki, iaitu daripada hujung kaki hingga buku lari. Pastikan awak selat jari awak gosok. Bagi air tu kena. Kalau tak kena nanti tak sah. Sampai atas buku lari, okey? Okey, pandailah semua. Bagus, very good. Okey, yang ini sunat saja. Lepas kita berwuduk, kita sunat baca doa selepas wuduk. Finally, yang terakhir adalah nombor 6, tertib. Tertib tu apa teacher tak faham lah. Tertib tu melakukan semua rukun-rukun tadi tu mengikut susunan. Mengikut susunan. Bila kata mengikut susunan, so awak tak boleh lah tunggang terbalikkan dia. Awak tak boleh nak basuh kaki dulu, lepas tu nak basuh muka, lepas tu nak sapu air kat kepala. Tak boleh. Awak kena ikut susunan rukun wuduk.
Secara ringkasnya, 4 anggota wuduk yang wajib adalah muka, kepala, kaki dan tangan. Ada 4. Telinga ke? Apa ke? Bukan. Anggota wuduk. Anggota wuduk ni 4 ni je. Okey, syarat-syarat sah wuduk pula. Sah wuduk. Okey, yang pertama Islam. Mestilah kena orang Islam kan yang nak ambil wuduk. Yang kedua, suci daripada haid, nifas dan hadas besar. Hadas besar awak tahu kan? Macam buang air besar, semua tu. Haid adalah darah kotor yang keluar daripada rahim perempuan yang bukanlah darah penyakit. Okey, tu nanti teacher terangkan. Nifas pula adalah darah yang keluar selepas melahirkan. Tu pun nanti teacher terangkan lagi, okey? Tiada yang keempat, tiada penghalang air untuk sampai ke kulit. Contoh macam liquid ke, benda-benda yang boleh menghalang air sampai ke kulit, kalau ada tak sah kita punya wuduk. Yang kelima, tidak melakukan mana-mana perkara yang membatalkan wuduk. Okey, nanti ni teacher ajar dekat depan. Yang keenam, telah masuk waktu solat. Sah je wuduk. Kalau awak nak mengaji ke, awak nak berzikir ke, awak nak ambil wuduk, sah saja. Okey? Okey, kita tertinggal nombor 3 tadi. Mumayyiz. Mumayyiz ni maksudnya yang dah boleh beza mana yang baik dengan mana yang buruk. Yang ini apa pula? Perkara-perkara sunat ketika berwuduk. Bila kata sunat, sunat adalah apa yang kita buat. Kalau kita buat, kita dapat pahala. Kalau tak buat, tak dapat apa. Okey je, Allah tak tolak pun pahala kita. Okey, yang pertama adalah kalau awak buat ni, nak awak pahala lebih, awak kena kumur. Yang kedua, awak mulakan wuduk awak dengan baca Bismillah. Yang ketiga, mendahulukan anggota kanan daripada yang kiri. Macam contoh, awak basuh tangan kanan dulu, lepas tu baru basuh tangan kiri. Lepas tu awak basuh kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Okey. Yang keempat, mengulangi sebanyak 3 kali pada setiap perbuatan. Yang ni kalau awak nak tahu, kalau kita ambil wuduk yang wajibnya sekali je. Kalau yang 3 kali tu sunat. 5, menyapu keseluruhan kepala. Tu sunat. Yang wajib tadi sebahagian kepala je. Okey. Sunat yang keenam adalah membasuh kedua-dua belah tangan hingga ke pergelangan. Ni waktu awal-awal tu awak basuh tangan. Yang ketujuh, menggosok kedua-dua celah jari dan tangan. Gosok-gosok celah-celah jari dan tangan tu sunat. Yang ke-8, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya semula. Masuk air, lepas keluarkan. Yang ke-9, membasuh kedua-dua belah telinga. Basuh serentak. Yang ke-10, berdoa selepas wuduk. Okey, nanti teacher ajar apa doa selepas wuduk tu. Alright, perkara yang makruh ketika berwuduk. Teacher, makruh tu apa? Okey. Makruh ni Allah lagi suka kalau kita tak buat. Tak digalakkan buat. Kalau kita tak buat, kita dapat pahala. Kalau kita buat, tak berdosa. Okey? Okey, yang pertama, berbual-bual. Waktu wuduk jangan berbual-bual, jangan borak-borak. Yang kedua, berlebihan menggunakan air. Yang ni apa? Sebab apa tak boleh? Sebab membazir. Membazir amalan siapa? Amalan syaitan. Tak mau bazir-bazir. Yang keempat, membasuh anggota wuduk 2 kali atau lebih daripada 3. Kalau nak basuh sekali je yang wajib. Semua tu sekali. Basuh muka sekali, basuh tangan sekali, basuh kaki sekali. Kalau awak nak basuh 2 kali, makruh. Ataupun awak basuh tu lebih daripada 3. Sebab apa? 3 tu sunat. Tapi kalau awak basuh sampai 4 kali, 5 kali, dah jadi membazir. Sebab tu lah makruh. Okey, yang kelima, mengelap air pada anggota wuduk pun makruh.
Perkara yang membatalkan wuduk, pertama, terkeluar sesuatu daripada dua jalan, sama ada daripada kubul ataupun dubur. Kubul tu yang kat depan, dubur tu yang kat belakang. Yang kedua, tidur yang tidak tetap papan punggungnya. Tengok tu. Dia tidur meniarap. Yang ini pula dia tidur bersandar. Tak kisahlah tidur meniarap ke, bersandar ke, yang mana awak punya punggung tu terangkat daripada lantai tempat punggung awak tetap tadi, maka tak sah wuduk awak. Awak kena ambil air sembahyang balik. Yang ketiga, hilang akal dengan sebab mabuk ataupun sakit. Kalau awak mabuk ke, sakit ke, automatik awak punya wuduk tadi jadi batal, tak sah. Sakit tu sakit yang macam mana? Sakit macam awak pengsan, awak gila. Yang keempat, tersentuh kulit lelaki dengan perempuan yang bukan mahram tanpa alas ataupun lapik. Awak tersentuh orang yang bukan mahram. Kalau awak lelaki, awak tersentuh perempuan yang bukan mahram awak, batal. Kalau awak perempuan tersentuh yang bukan mahram awak, tersentuh kulit dengan lelaki, batal. Mahram tu apa? Mahram tu orang yang kita tak boleh kahwin dengan dia. Bukan mahram tu maksudnya yang sebaliknya lah, macam bukan adik-beradik awak, bukan mak ayah awak. So kalau tersentuh kulit mereka tanpa alas, tanpa ada lapik, batal awak punya air sembahyang, kena ambil balik. Okey, yang kelima, menyentuh kemaluan hadapan atau sekitar kawasan punggung tanpa alas. Tak boleh sentuh kemaluan depan atau belakang tanpa adalah lapik. Kalau tak batal. Awak ingat tak teacher janji apa dengan awak? Teacher janji teacher nak ajar awak doa selepas wuduk. Ni lah dia. Okey, jom kita cuba baca sama-sama, okey? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin. Okey, jom kita baca sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Kelebihan orang yang baca doa wuduk ni selepas wuduk, nanti Allah akan bukakan mana-mana pintu syurga untuk dia, dan dia boleh masuk daripada mana-mana satu pintu syurga yang dia nak. Hebat kan? Amalkan, okey? Awak boleh cuba hafal, okey? Okay, so now teacher nak beritahu awak tentang hikmah kita berwuduk. Hikmah tu maksudnya kelebihan. Kelebihan kalau kita wuduk ni kita dapat apa? Okey, yang pertama, kita akan dapat ketenangan jiwa dan perasaan. Yang kedua, dapat menghapuskan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil tu Allah akan maafkan. Yang ketiga, memadamkan api kemarahan. Contohlah awak tiba-tiba marah kan? Marah-marah, cubalah awak ambil wuduk. InsyaAllah awak rasa tenang. Sebab Nabi pun kata kalau kita marah, ambillah wuduk. Kalau kita marah dalam keadaan berdiri, kita kena duduk. Kalau kita marah dalam keadaan kita duduk, kita kena baring. Macam tu. Keempat, awak akan mendapat tubuh badan yang sihat dan cergas.
Yang kelima, awak akan dapat kelancaran. Sistem peredaran darah dalam awak punya badan akan menjadi lancar. Hebat tak? Berwuduk tak sampai, wuduk ni tak lama pun. Tapi banyak hikmah dia. Awak rasa segar, muka rasa bersih. Okey? Pastikan kalau awak nak baca Quran, awak nak solat, awak nak tidur ke, apa-apa je awak kena ada wuduk. Okey? Okey, kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Assalamualaikum children. Bye.